Parti Islam se-Malaysia, ataupun dikenali sebagai PAS, telah memenangi 49 kerusi dalam pilihan raya umum ke-15, menjadikan PAS sebagai parti yang terbesar dalam Kongres Parlimen ke-15. Jadi dalam video ini, kita akan membincang bagaimana Parti Islam se-Malaysia ditubuhkan. Mengikut fakta sejarah, PAS telah ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1951. Pada peringkat awal penubuhannya, PAS dilihat sebagai sebuah parti Melayu yang memperjuangkan hal ehwal Islam, melebihi apa yang dilaksanakan oleh UMNO. Dengan sokongan daripada para ilmuwan agama, PAS adalah parti pilihan utama bagi orang-orang Melayu yang berpendidikan agama Islam. Pada tragedi 13 Mei, PAS telah menerima cadangan UMNO untuk bergabung dalam perikatan baru yang dinamakan sebagai Barisan Nasional, BN. Pada pilihan raya umum tahun 1974, PAS bertanding di bawah tiket BN buat kali pertama. PAS telah memenangi 14 kerusi parlimen berbanding dengan UMNO yang memenangi 62 kerusi, mengukuhkan kedudukan PAS sebagai rakan sekutu dalam BN. PAS juga menang majoriti dalam pilihan raya negeri Kelantan. Sokongan PAS di kubu utaranya menjadi lemah dengan kehilangan sokongan undi kepada pembangkang dan calon PAS yang anti-BN yang bertanding di bawah tiket pembangkang. Tindakan PAS ini menyebabkan krisis politik di Kelantan dan mencetuskan konflik antara UMNO dan PAS. Penglibatan PAS dalam BN berakhir dengan darurat di Kelantan pada 1978. PAS mengambil keputusan untuk keluar dari BN. PAS mendakwa bahawa UMNO telah mengkhianati mereka, sementara UMNO pula mendakwa PAS tidak patuh kepada prinsip BN. PAS telah mengambil jangka masa yang lama untuk menyusun semula perjuangan mereka selepas mengeluar dari BN. Perjuangan baru PAS telah dijenamakan semula di bawah slogan, Kepimpinan Ulama. Sementara itu, kebangkitan pemimpin generasi baru dalam parti, termasuk ulama Islam seperti Nik Abdul Aziz Nikmat dan Abdul Hadi Awang. Kumpulan pemimpin ini berusaha untuk menjenamakan PAS sebagai parti Islam dan secara asasnya bermusuhan dengan UMNO yang melaksanakan dasar Melayu dahulu atau nasionalisme Melayu. PAS melihat UMNO sebagai perbelanjaan Islam. Pemimpin PAS tertarik dengan revolusi Iran yang berlaku pada tahun 1979 dengan kewujudan negara Islam. Pemimpin PAS yang pernah berkhidmat sebagai Duta Besar Malaysia ke Iran, menolak dasar nasionalisme Melayu yang dicirikan UMNO dan menganggapnya sebagai falsafah sempit dan jahil yang bertentangan dengan konsep ummah Islam. PAS mencadang orang ramai Muslim untuk memakai pakaian yang lebih konservatif dan agama, meninggalkan pakaian Melayu dan Barat untuk pakaian agama Arab tradisional. Politik antara UMNO dan PAS menjadi semakin keagamaan. Kerajaan BN cuba menentang terhadap Islamisasi PAS dengan mewujudkan beberapa institusi Islam negara seperti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. Pemimpin PAS bertindak balas dengan melabelkan inisiatif-inisiatif ini sebagai cetek dan hipokrit dan mendakwa pemimpin UMNO sebagai kafir dan UMNO sebagai parti syaitan. Pada tahun 2004, PAS mendapati dirinya kehilangan sokongan Melayu, berikutan dengan pelantikan Abdullah Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri, seorang Muslim yang popular dan sederhana. Hadi Awang bukan sahaja kehilangan kerusi di parlimen tetapi melihat kerajaan yang dipimpinnya di Terengganu ditolak oleh pengundi selepas satu penggal. Menjelang pilihan raya umum tahun 2008, PAS menyertai DAP dan Parti Keadilan Rakyat, PKR, dalam gabungan baru, Pakatan Rakyat. PAS berjaya memenangi 23 kerusi parlimen di bawah tiket Pakatan Rakyat. Di peringkat negeri pula, Kerajaan Barisan Nasional kalah buat pertama kali di negeri Kedah, Perak dan Selangor. PAS kini dipilih untuk memerintah Kedah dan Kelantan. Bagi menghadapi pilihan raya umum tahun 2018, kita keluar daripada
semua pakatan yang pernah kita buat. Selepas berakhirnya kerjasama dengan DAP, PAS menubuhkan sebuah gabungan politik baharu, Gagasan Sejahtera. Buat pertama kali dalam sejarah, PAS bertanding melebihi 70 kerusi parlimen iaitu 158 kerusi parlimen. Jika PAS gagal memenangi majoriti mudah dengan 112 kerusi parlimen, PAS akan menyertai kerajaan campuran. Selepas berakhirnya pilihan raya umum tahun 2018, PAS kekal kerajaan negeri di Kelantan dan berjaya menawan Terengganu daripada BN dan menang di 18 kerusi Dewan Rakyat. Faktor kemenangan PAS di Pantai Timur adalah berdasarkan beberapa perkara berikut. 1. Ciri-ciri politik Terengganu. 2. Doktrin agama dan ideologi. 3. Isu nasional kelemahan polisi Najib Razak. 4. Peranan Tun Dr. Mahathir Mohamad. 5. Kebangkitan orang muda. 6. Kekuatan jentera. Dan 7. Dilema garis miring krisis UMNO. PAS pilih bekerjasama dengan musuh tradisinya, UMNO, di bawah semangat perpaduan ummah dan menggagaskan permuafakatan yang bernama Muafakat Nasional. Konflik politik di Malaysia berlaku dengan peletakan jawatan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Februari 2020. Menjadikan PAS mengambil tindakan bersama-sama dengan beberapa parti politik iaitu UMNO, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, PPBM, Kongres India Malaysia, MIC, Persatuan Cina Malaysia, MCA, Gabungan Parti Sarawak, GPS, dan parti-parti lain untuk membentuk kerajaan bagi Malaysia dengan nama tidak rasmi, Perikatan Nasional, PN. Kerajaan PN di bawah kepimpinan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri telah melantik 3 orang ahli Parlimen PAS sebagai ahli jemaah menteri. Perlembagaan PAS merangka ideologi parti berdasarkan hukum Islam. Hukum yang tertinggi dalam parti PAS ialah Al-Quran dan Sunnah. Matlamat perjuangan utama PAS adalah mewujudkan negara Malaysia sebagai satu masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredaan Allah, serta mempertahankan kesucian Islam, juga kemerdekaan dan kedaulatan negara. Dari masa ke semasa, usaha PAS untuk mewujudkan negara Islam telah melibatkan cubaan untuk menyusun undang-undang hudud dan sistem keadilan jenayah Islam di negeri-negeri yang mentadbir. Undang-undang tersebut hanya akan dikenakan kepada semua orang Islam dan tidak akan dikenakan kepada orang bukan Islam.